Sebenarnya jadi arwah mak dulu. Dia tak pernah nak marah ke, walaupun dia tahu. Cuma dia bagi nasihat. Bang, dia pegang bang, tak ada lah tu. Ni tua dah, buang lah ya. Dia tak pernah nak marah mak kan. Bila dia dah tak ada kan, dia terngiang-ngiang dalam kepala kan. Dia nak berhenti, last kali sangkut pada air ketum lah. Sebenarnya benda ni hijrah je. Bila kita dah hijrah tempat lain, benda yang tak kenal orang, tak kenal siapa-siapa, kita tak lain cari, malas nak fikir nak cari benda tu. Bila kita malas nak cari, jadi tak payah nak dekat, tak payah nak cari benda-benda yang tu. Assalamualaikum. So ini merupakan segmen pertama daripada Bros and Mike. Segmen terbaru juga. Pertama officially kita namakan segmen ni reality. Tapi mungkin akan berubah. Mungkin akan berubah kalau tiba-tiba kita orang dapat nama yang lebih sedap. Mungkin berubah. Basically kita sebenarnya banyak jugalah kita bagi intro sikit lah untuk ramai juga orang yang nak kita interview orang dan kali ni kita orang dah bincang spesifik. Ini adalah first jemputan kami. Dan kebetulan juga orang yang kita jemput ni dia DM kita Bros and Mike untuk menceritakan tentang kisah pengalaman hidup dia sebagai seorang bekas penagih dadah, which is nak bagi pengejaran kat semua orang. So kita buat satu slot, nama dia segmen reality. Dan kalau korang ada yang macam berminat untuk buat sharing ke apa ke, DM je kita orang dekat Instagram Bros and Mike ataupun dekat Twitter Bros and Mike juga pun boleh. DM cakap kita orang nak masuk dalam satu segmen reality. So nanti kita akan adjust dan kita akan bincang lah. Apa hal DM dia pun boleh. Selama. Dia macam pun boleh. Okay, aku ulang sekali lah. Kita ada dapat DM daripada Abang Roy. Abang Roy, bukan nama sebenar. Bukan nama sebenar. Dia akan berubah-ubah nama dia nanti. So Abang Roy cakap dia nak berkongsi sedikit pengalaman hidup ataupun kisah hidup dia sebagai seorang bekas penagih dadah. Okay, disclaimer dulu. Podcast ni bukan nak encourage korang untuk buat apa-apa. Kita orang just nak tunjuk what is happen in our Malaysia. Setuju. Apa yang berlaku dekat budak-budak, remaja, even orang tua sekalipun. Benda ni reality. That's why kita namakan dia reality. Kan ada nama lain yang akan berubah. Mungkin akan berubah. Fantasi. Sabar. Fantasi Minggu depan tak mungkin nama lain pula kan. Tengoklah nanti caption YouTube tu apa. Aku tak tahu lah. Okay, kita ke terus. Kau nervous ke? First time. Okay bang, Kau lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey abang. Takkan kita nak suruh introduce pula kan? Okey abang. Recording kali pertama ni ke nervous ke apa ke? Kita nervous. Kita yang nervous lebih. Nervous tu biasalah kat mana-mana pun. Kalau first time ni mesti nervous kan. Tapi chill lah. Okay, mungkin abang boleh introduction sikit. Tapi jangan terlalu intro sangat. Kira macam Tak apa, abang cakap je. Nanti kita pandang-pandang kita orang. Kita orang tiba-tiba menyelin kan. Abang okey je terang. Abang berasal daripada mana? Umur sekarang dah nak masuk 40-an lah. Nak masuk dekat 40 dah. Legend lah. Tahun 85. Tahun depan mungkin berapa? 39 lah. Tahun 85. Asal daripada Kedah. Asal daripada Kedah. Dan anak tunggal. Okay. Tapi mak, kalau nak ikut mak ni ada 3 mak. Bapak kahwin 3. Okay. So ada belah mak yang first tu ada 4 orang anak. Second mak tu mak saya. And then yang ketiga tu 5 orang. So 10 beradik. Abang rapat ke dengan 10 beradik tu ke? Okay, Alhamdulillah lah. Okay semua. Tak ada masalah kan. Tapi asal abang cakap tak ada bunyi Kedah Pekat? Abang besar kat KL Besar kaki. Oh, dia besar kat KL lah. Pengaruh dengan era modernisasi. Betul. Okay, kita go to the straight. Boleh. Okay bang. Sejak bila, maksudnya nak tahu juga macam mana abang boleh terjebak. Adakah pada umur yang sudah dewasa ataupun sejak bangku sekolah ke macam mana? Tak juga. Sebenarnya benda ni mula pada rokok. Rokok? Ya. Orang rokok kan? Punca kan. Aku pernah merokok dulu. Bukan pernah merokok, pernah cuba. So Aku pernah mengisap puntung je.
bila daripada rokok ni, biasalah kalau sekolah ni bohong lah kata isap rokok kan. Okay, daripada situ orang akan bagi kita try mula first time ganja tau. Macam mana? Ganja. Rokok yang ada Bukan, kira ganja tu dia balut dengan rokok daun kan. Rokok daun. Bukan John British atau YouTube dalam rokok kan. Kan. Faham. Mula daripada situ lah. Bila kita kawan dengan orang-orang yang tua pada kita ni, kita jadi ya bang. Dia paksa kita kan. Dia macam mana boleh dapat bahan tu abang? Macam mana nak dapat macam kan abang kata dia start daripada rokok daun dia orang gulung-gulung sendiri kan? Kalau macam belah Kedah ni memang orang isap rokok daun. Memang kebanyakan kaum muslim memang isap rokok daun. Sebab murah. Murah sangat compare tu rokok yang murah sangat. Dia kalau dia jual asing, tempat daun yang untuk balut tu asing jual, tembakau asing. I see. Dia tak sekali macam rokok sekarang ni kan. Faham. Banyak kan orang tua yang isap tu. So daripada situ lah. So bila masa sekolah tu petang lepak, kadang diorang kenakan kita lah bagi isap sikit. Kiranya bukan by choice lah abang punya start ni. Tak, bila benda tu kita dah rasa dia punya rasa tu hayal tau. Hayal, lepas tu nafsu makan tu tinggi. Tambah-tambah kan. Padahal perut dah kenyang, mulut tu mesti nak makan. Makan air. Mesti tak tahu. Tapi macam mana? Apa yang macam buat abang berani? Kita tahu kan kebanyakan budak-budak bila dia dengar ganja ke apa, mesti dia macam takut. Apa yang buat kamu rasa macam berani nak cuba? Macam saya pernah dengar juga masa dulu-dulu masa membesar kan, ada juga member yang mengambil-ambil lah bahan tu kan. Tapi keberanian nak mencuba tu tak ada lah kita orang. Macam mana, apa keberanian ataupun ada someone yang push abang untuk cuba benda tu? Maksud macam mana boleh berani isap tak lah, mungkin nak cuba juga apa yang benda rasa tu, apa yang rasa. Bila dia satu kuat makan, lepas makan tu tidur. Faham. Macam kucing kan. Kenyang dia tidur. Macam kucing tidur je kerja. Ni kenal lah kucing. Tu ganja Ya. Bila kita mata, orang boleh kenal lah. Dia mata dia akan jadi redup, lepas tu merah. Orang kalau mata merah dia redup, duduk senyap, something lah tu orang. Tengah high lah tu. Tengah high. Ganja dia tak ni bang. Dia tak macam syabu. Dia tak buat orang jadi macam tidak terkawal ke, halusinasi ke. Halusinasi tak ada. Dia lebih kurang macam tu lah, jadi dia hayal tau. Dia sebenarnya dia hayal. Macam tenang. Dia tenang. Dia punya tenang kita. Dia tak ada kelang kabut tu, tak ada. Dia pun jadi penakut. Kalau benda dia jadi macam takut, nak duduk rumah tak nak pergi mana kan. Okay, saya nak tahu macam mana abang start regular ataupun konsisten ambil benda tu sebagai macam rutin ke? Sebab sebelum ni first memang abang try kan. Macam mana abang boleh start konsisten try benda tu? Adakah pada umur yang sama abang try ke ataupun umur yang berbeza ke? Dia lepas sekolah lah lepas tu dah boleh cari duit sendiri. Ya. Kalau masa dulu sebelum tu tak ada. Cuma pernah try benda tu, try jugalah. Bila dah ada duit, try cari lah. I see. Dia kira bagi abang lah ni pengaruh rakan ke ataupun keinginan sendiri? Keinginan pun ada, benda pengaruh pun ada. Sebab bila kita berkawan dengan orang-orang sama macam tu, dia kan datang kat kita, jom kita tong. Faham tak? Tong, kongsi, share kan. Cari share. Itu benda jadi macam tu lah. Aku faham. Semua nak rasa dia macam terdorong lah kan. Bila nak banyak sikit, macam datang seorang lagi. Jadi 3 orang. Dah 3 orang, kalau share 3 boleh ambil banyak sikit. Share 3-3. Jadi macam tu. Kenapa bijak? Aku nak kata bijak. Dia sebenarnya sama macam sekarang tau. Sekarang kan orang budak-budak dia start isap pot kan. Isap pot. Dia asalnya macam kenalan-kenalan aku, asalnya dia orang share je. Beli satu, dia share berapa pam. Sebab dia ada macam 10,000 pam kot rasanya. So dia share. Lepas tu lama-lama dah ada duit sendiri, kita dah start mencari sendiri. Betul. Benda pula sekarang mudah dapat kat kedai runcit. Dia dah jadi. Tapi barang tu mudah dapat bang. Sekarang ni mudah dapat.
Dulu pun senang dapat, sekarang pun senang dapat. Senang dapat. Oh. Sekarang lagi Risau banyak kan? masuk daripada dulu. Wih, lebih banyak Banyak. Ya, kita tengok kadang kes sekarang yang kantor yang masuk semua besar-besar, juta-juta bukannya 10,000. Puluh-puluh kilo Juta. apa semua kan. Ya, Faham. kilo. Kalau dulu takut nak bawa banyak-banyak macam tu. Memang takut. Sekarang Sebab terang pula. kalau kes ganja ni dia kes berat tau daripada dadah lain. Ganja ni sebenarnya bang, dia daun kan. Dia tumbuhan. Lepas tu apa yang, macam mana orang proses dia ataupun macam mana cara nak consume benda tu? Saya macam tertanya-tanya cara Kalau- orang consume daripada daun tu. Okey, kalau cara orang Malaysia lah hisap benda macam tu. Kita sini hisap campur dengan tembakau. Kalau macam belah-belah negara luar, diorang benda tu saja je. Dia raw. Ya. Dia bakar benda Oh. tu saja hisap. Kadang ada yang pakai Bom. piping. Dia Ha, macam ha, ha. dia Macam macam shisha tu. shisha. Dia rebus daun tu. Tak ada rebus, dia kering, dia dah petik. Okey, daun tu dah petik, dorang keringkan sekejap. Lepas tu dorang kalau nak buku dorang mampatkan lah supaya tak dia benda tak rosak kan. Jadi kedap, jadi macam ketul. Untuk ekspor dia bawa ketul-ketul bila untuk dia orang nak guna untuk hisap, dia orang akan peleraikan benda tu. Bubuh dalam shisha terus bakar macam tu je. Faham. Ganja tu cannabis Cannabis. Ya. Oh, faham. Yang abang masa zaman sekolah tu itu yang tu lah cannabis tu lah. Ya, itu So, cannabis. Memang itu je ke yang ketika tu abang konsum ataupun ada yang abang try dah ada jenis lain ke? Ya, itu masa lepas sekolah dia ikut macam benda ni macam trend tau. Faham? Macam dadah ni dah macam trend, dia ada trend. Oh, dadah pun ada trend Oh, maksudnya zaman tu orang Zaman start tu orang cannabis. isap dadah. Orang isap macam isap ganja kan. Okey. Sekarang ni dah random. Semua ada. Kalau dulu nak cari satu-satu dadah tu susah. Faham. Dia memang susah. Kalau dulu famous orang panggil dadah tradisional ni ganja. Memang dadah tradisional Oh, orang tu panggil. memang dari dulu lagi Sebab orang boleh tanam. Ya. Sebab Tanam kan? Boleh hidup kan kat Malaysia? Hidup. Hai, banyak orang Malaysia tanam. Bukan boleh hidup ke tak? Memang Kita orang pun sama ni. tanam sendiri ni. Hidup. Dia cuaca dia lebih kurang Indonesia kan. Iklim dia sesuai lah Ya, untuk iklim dia penanaman. sesuai. Memang hidup. Tapi kesalahan dia tu berat lah. Tak padan lah kalau kita. Tak padan kalau kantor ya. Sebab atas sekarang pun dadah pun dah digubal kan. Berapa harga bang kalau satu? Selalu saya nampak orang dah Okey. dalam dah kepul paket-paket. Pasal Berapa harga dia? ni kalau dulu RM10 dia paket dia kecil saja, tak besar sangat. Macam okey. Macam ni kalau dulu ketul macam ni memang padat 4 segi macam ni. Tahun kalau dulu tahun 2000 start tahun 2000 tahun 2050 dia bukan macam ni. RM50. Ya. Mampat tau. Berapa banyak kita boleh konsum? Banyak, memang banyak. Kalau kita Oh. leraikan tu memang banyak. Sebab dia mampat. Faham, Baling faham. kepala kena memang bengkak cerita dia. Oh, dia punya mampat tu macam batu. Lebih kurang macam 2 darab 1 darab 5. sebab apa Size dia, dia. dia orang Oh, buat saya. sebab apa dia orang buat macam ni supaya benda ni tak masuk angin. Kalau Lepas tu masuk dia akan angin wrapping. Masuk angin benarnya benda ni jadi macam tak sedap ah. tak ada kualiti. Oh. Masuk angin. Masuk angin lah. Makan, kau makan biskut kan lemau je rasa. Dia tak ada high terus. Tak dia naik sampai ke bulan lah. Langit je. Macam tinggi tu je. Dia ada Faham. kualiti dia. Jadi sizing juga bang macam yang ada yang saya tahulah. Dia ada bentuk cube pati ayam tu satu. Okey. Lepas tu sizingnya ini, Okey. lepas tu bentuk butter dalam Oh itu dia kira sebenarnya butter. dia saiz macam tu, harga. Kira dia ikut Oh, per dia- kilo ke? Oh per kilo Dia lah. ada per kilo. Dia berat juga, dia kira berat. 50 gram, 100 gram. Orang jual sekilo tu jarang lah. Itu macam orang yang menjual lah. Itu kira pengedar besar lah. Kalau kilo tu. kira okey. Yang itu masa zaman sekolah tu macam abang cakap lah, abang more kepada tradisional punya ni lah. Boleh tak nak tahu timing ataupun moment abang nak try yang upgrade sikit. Alright. Sekejap, apa ganja abang kata paling famous kat Malaysia? Paling rendah lah. Tu kira paling rendah ke? Tak, itu level Paling marhin lah. Tak,
Ya ke? terms dia adalah ganja macam tu. Dia itu yang paling kebanyakan, yang tak harmless sangat, yang tak sangat. Oh. Yang tu abang. Ganja ni satu dia kalau macam orang-orang lama dia kalau dia hisap benda-benda macam ni dia nak relax saja, dia tak ada macam apa macam agresif ke, tak ada. Dia tak ada kan. Oh. Macam orang tua kebanyakan dulu hisap ganja juga. Kan macam tu je lah. Tapi kalau mesti macam dadah sintetik ni, contohnya macam syabu, Oh, tu sintetik. sintetik. Dia buat daripada kimia awak. Faham. Kimia kan. Itu sintetik. Dia jadi agresif benda tu. Lepas tu dia ada grade dia. Dia ada grade Dalam A, syabu grade tu B. sendiri ada Dalam grade syabu dia. tu ada grade. Oh. Dia ada grade dia. Tapi harga dia pun tak sama. Lebih mahal lah. Kalau grade A tu more pada parti dia kan. More pada parti dia. Kalau ikut ranking kan, paling rendah sekali tahap dadah first orang try ganja. Kalau ketum tu tahap apa? Sebab selalu saya dengar orang yang start mencuba, dia start dengan air ketum dulu. Setengah macam tu pun ada. Dia mula pada ketum kan. Ketum dulu kan selalunya. Ketum pun dia menghayalkan sebenarnya kalau minum banyak. Saya pun lebih kurang pernah tega ketum, minum ketum. Dah berapa belas tahun tapi alhamdulillah lah boleh berhenti. Dia tu. Faham? Susah abang nak berhenti kalau ketum. Susah. Hidung berai, badan sakit, dia susah nak tidur. Sama Sakit urat kan. dia. Kalau ketum dia diminum untuk yalah bila bekerja lewat Ya, malam. bila macam selalunya kalau macam kita ada kerja-kerja buat kerja berat, hari-hari kerja berat macam tu kan. Kalau tak minum tak boleh. Bila tak minum dia jadi macam badan tak boleh, memang lemah kan, jadi macam lemah. Sebab dah bergantung dengan dia kan. Apa motif ketum tu abang? Kita campur Coca-Cola. Kenapa orang campur dengan Coca-Cola? Satu nak hilangkan rasa pahit tu. Nak bagi ketum tu sedap kira lah kira. pahit lah. Dia pahit sebenarnya. Kalau saya orang tahu minum pahit. biasa, minum kosong macam tu, Payah. tengah tak boleh telan. Betul. Sebab tu dia campur Sebab Coca-Cola. tu dia campur Coca-Cola. Bukan ada something yang buatkan dia lebih dia powerful. nak penambahan lagi, setengah campur ubat batuk. Ubat Buat batuk tu kan manis. Bila ubat batuk, dalam ubat batuk pun dia ngantuk kan. Campur dengan dia jadi sintetik lah. Jadi sintetik lah. Jadi sedap Kubah pula. sendiri. Kubah sendiri. Jadi korai yang bunyi korai. Sam korai tu maksudnya 3 serangkai. Koroy? Sam korai, orang panggil korai kan. Pernah Kalau dengar, bahasa pernah dengar. Kedah Sam tu 3, bahasa Siam. Faham. 3 Siam. serangkai ya? 3 serangkai. Dadah pun ada 3 serangkai. Ketum buat batuk Coca-Cola. Coca-Cola. 3 serangkai lah tu. So kalau saya dengar ada orang kata nak try sam koroy maksudnya? Korai, 3 serangkai lah. Sebab saya pernah dengar perkataan koroy je. Korai tu yang belakang dia. Dulu sebenarnya Sam Korai. Sam Nama Korai. penuh dia. Patut orang cakap nak try koroy. Saya macam koroy. Tapi warna dia still macam air tebu kan? Dia bukan Tak boleh nak koroi, aku macam jom koroi. koroy kan dia kata. Member aku kata koroy lah. Aku tak pernah dengar. Dia bila sekali bunyi hak belakang je Korai je tinggal. Yang Sam tu Sam dah dah tak hilang. ada dah. Tak ada. Aku pernah dengar juga lagu koroi, minum cokoroy. Korai. Oh, ni Korai. Dia Sam Korai sebenarnya. Ada lagu. Ada. Oh. Malaysia Aku jadi tak cokoroy Sebenarnya tadi aku tanya abang tu, korang potong pula. Yang masa abang upgrade. Upgrade Dah tu ada dah yang lebih. dah lepas sekolah dah hijrah ke KL. Duduk Kedah hijrah ke KL. Dan Kat KL lagi lah. lagi dahsyat. Lagi Dan dahsyat hidup pun upgrade. Dadah pun nak upgrade sekarang kan. Right. Macam-macam masa tu kerja. Bila dah jumpa benda macam tu, kita nak try juga. Kan. Cabu lah orang panggil. Oh, abang try syabu Okay, first upgrade abang adalah syabu lah. Uish, tu lompat yang banyak level. Ya. Tu kira syabu kira tinggi kan? Kalau kira dulu- okey dia. Dia benda ni, kalau dulu dengan sekarang, dia punya grade tu, quality tu dah tak sama tau. Sebab sekarang dah banyak orang Banyak more campur benda lain pula. campur lah. Jadi benda tu jadi low punya kelas. Tak macam dulu. Kalau dulu banyak Kalau grade. dulu kira syabu tu tinggi Ya, dia. dia memang dia punya grade dia tu, orang kata sekali hisap tu dia boleh tahan. Macam kalau ni orang kerja-kerja bawa lori, dia tahan lama kan. Mata mengantuk, dia jadi terang mata. Abang, maksudnya kan saya selalu dengar, kan kita dengar banyak kes
driver lori accident. Lepas tu dia ada ambil dadah kan. So maksudnya dia ambil tu syabu lah. Kebanyakan level lori maaf lah cakap kan. Ha. Sebab saya sendiri pun pernah alami. Saya pernah kerja berat macam tu, macam heavy duty macam tu kan. Memang banyak menggunakan. Syabu Sebab apa, diorang drive terlalu lama tau. Contohnya Johor ke Perlis. Jadi masa tidur, barang nak kena sampai cepat. Kan, kadang setengah-setengah toke ni Dia bukan kisah pun dia tak kisah apa pasal driver. Asalkan sampai. Asalkan barang sampai. Dia push driver lah gitu. Saya drive dari sini ke Kedah pun mengantuk juga 2-3 kali berhenti. Saya dengar juga banyak driver dia orang kata yang jenis tak consume syabu atau apa, dia orang consume Red Bull. Tapi tak tahulah sejauh mana keberkesanan Red Bull dengan Boleh tahan sekejap ke. Kalau faham. macam syabu ni dia kadang-kadang kalau barang okey punya sampai seminggu orang tak tidur pun ada. Ya Allah, dahsyatnya. Bayangkan. Otak ni nak tidur lah. Otak tidur tapi mata tu buka. Dia hold, mata tu hold. Ya, mata tu hold. Padahal otak kita dah tidur. Lebih kurang macam tu. So sebenarnya kat Malaysia ni orang mostly lah macam ambil benda ni sebab nak bekerja keras lah. Ada yang macam tu. Hanya nak berseronok pun ada juga. Hanya nak seronok. Mula satu lagi dia meningkatkan nafsu syahwat tau. Kalau orang lelaki lah. Kalau perempuan tak tahulah kan. Dia ada muat Kuat juga. Apa syabu yang meningkatkan syahwat? Dia jadi semang lain macam ah. Dia kuat peluh. Lepas tu peluh dia tu bau tengik tau. Oh. Ya. Tu boleh Orang tak jadi boleh macam tahu. detect orang. Oh, Boleh nak tahu. detect Mata dia berkilat. Kalau orang isap syabu ni mata dia berkilat. Dia hyper. Dia hyper. Bercakap Dia non-stop. hyper. Ya. Idea tu macam tu. Macam contoh saya bagi satu contoh. Kita kalau orang normally overhaul sebiji motor, makan masa mungkin 2 hari. Dan dia boleh, kita kalau main benda ni dia jadi terlampau rajin. Ada je benda terus. Sehari pun buat. dia cepat dia jadi macam tu tau. Dia jadi agresif macam tu. Jadi, idea tu datang Macam efektif pula dadah jadi ubat. Dadah asalnya memang dia asal memang ubat. kan dia. Sebab tu nama dia penyalahgunaan dadah. Bila kau ada overdose. macam tu. Memanglah term dia penyalahgunaan dadah. Dadah ni memang syabu. Maksudnya ada cara yang betul lah guna dadah ni. Memanglah. Akib dalam medical, dalam kita punya health industry pun pakai dadah juga. Semua yang kau nampak tu FYTP dia, kerutinnya rendah. Itulah orang kata dia penyalahgunaan dadah, itulah nama kesalahan tu. Kalau macam ubat batuk kan ada juga bang orang kongsi ubat batuk sampai hayal kan. Asalnya ubat batuk harmless kan. Macam Dekat belah kita Kelantan. Masa tu kerja kat Kajang kan. Member ni dia budak Sungai Golok, budak Thailand lah. Oh, faham. Okay. Dulu ubat batuk memang kuat lah diorang. Dulu sana ubat batuk dia pakai gallon tau. Oi banyak. Galen. Botol gallon tu. Botol gallon. Botol gallon diorang buat sendiri. Ubat batuk tu botol gallon tau. Jadi 1 gallon tu mahal lah lagi. Mahal juga. Dia kalau satu botol kok tu 80. Mahal kecil je. Kaya juga Ini sebab nak campur dengan 3 serangkai tadi. Tak ada kan? Ke memang Ada, memang pure bang. batuk tu je. Memang ubat batuk saja. Itu ubat batuk yang diorang buat sendiri. Ni budak golok tu sini cerita. Memang buat batuk untuk diorang minum campur dengan kok. Minum macam tu je. Kalau macam sakit tekak boleh minum tak tu? Yang dia orang buat sendiri. Tak rasanya tak ada kesan apa. Nak suruh rasa je lah, Dia rasa cuma macam untuk ubat nama dia batuk. ubat macam sebab dia warna hitam. Tu yang nama ubat batuk. Allah faham. Itulah ingat ke boleh guna kan. Kita macam Tapi rasa dia tu sikit. macam buat batuk juga. Macam ubat batuk. Rasa dia tu macam buat batuk. Cuma benda pekat. Saya ada satu soalan yang macam curious lah. Contoh kan abang dah upgrade daripada ganja, lepas tu abang upgrade ke syabu kan. Kan ganja ni addicted kan, kita ketagih kan. Kalau kita upgrade ke syabu, kita lupa ke ganja tu? Kita beralih kepada syabu ni. Nak lari daripada ganja. Ganja tu kan? Sebab Ketagihan apa? ganja tu. Sebab apa? Kalau urin, ganja tu sangkut lama sangat. 2 minggu, kadang-kadang dekat sebulan. Lamanya. Lama. dia lekat dekat Dia urin. lekat dekat urin. Abang betul ke Ganja. saya kau salah kalau nak hilangkan minum limau ais Tak juga. Tak juga Salah, cakap je lah salah. Salah. Info mana tu? Itu nasib dia. Nak potong. Oh okey. Dia tak potong. Oh 2 minggu lama betul. 2 minggu.
Kalau syabu bang? sekali. Kalau syabu tak sampai seminggu dah hilang. Urin dia. Kira lepas Macam minggu lama. tu kira check tak ada lah. Tak ada. Macam ganja ni. Lepas seminggu 2-3 hari hisap pula. Jadi benda tu jadi makin bertambah. Faham? Jadi Faham. tambah urin lekat. So, adakah itu punca utama abang upgrade ataupun sebab abang rasa macam dah berduit? Bukan. Jadi takutlah urin. Oh, you takut. takut lah. Takut sangkut Sebelum lah. kerja boleh sangkut masalah tau. Tagih ganja ni upgrade Oh, faham. Dia tukar. Harga pun makin naik Ada ke sampai double? Mahal benda. Harga mahal bang. Kalau nak ikut kuantiti tu banyak ganja lagi daripada syabu. Syabu 5 macam contohnya RM50. Berat dia 0.0 point. 0.5 kurang macam tu lah. 0.5, 0.4 untuk 50. Macam plastik sambal tu, plastik sos kecil tu. Plastik sos Medi. Plastik sos, mungkin. plastik sos tu Plastik sos. berat dia 0.2. 0.2. Lepas tu campur barangan tu 0.3 kurang lebih gitu. Campur packaging punya berat. Bila kita campur tapi tolak dia tak tolak dia tak lah. kira Oh. tau. Plastik tak Plastik kira, tu tak berat kira plastik lah. ni dia tak kira. Berat. Cuma Kira benda dia adil tambahan lah dalam saja. jual. Kira dia adil lah Betul. dalam jual. Jujur Sebab dalam ada menjual. faktor timbang di digital kan. Dia pil kan bang, bukan serbuk Dia serbuk macam Serbuk. Ajinomoto. Oh serbuk, macam Ajinomoto. Dia bentuk garam. Okay. Tapi garam halus kan bang? Ada jenis, ada yang kasar macam garam kasar tu. Ada yang bentuk dia macam Ajinomoto panjang-panjang macam tu. Dia buatan tu tak sama lah. Mungkin daripada tempat dia kot. Ada jenis Cara yang buat dia lain lah. Okay bang, saya nak tanya. Apa perbezaan Perasaan. sedap ganja dengan sedap syabu? Saya nak abang describe macam tu. Misal abang masa ketika tu abang kongsi tu, abang describe sedetail-detail. Saya nak tahu. beza berdua ni jauh beza tau. Okay. Kalau emas ganja ni dia orang untuk relax, tenangkan minda untuk tidur saja, untuk rehatkan badan. Kalau syabu ni dia susah lah nak boleh tidur. Kalau isap-isap tidur tu memang benda tu tak Tak loot lah. tak ada kualiti. Hmm. Tak ada kualiti macam tak elok lah kan orang bagi. Kalau yang betul-betul kualiti tu, sekali kita guna benda tu, dia memang tak boleh tidur. Kadang-kadang seminggu lebih. Bila tambah lagi tak boleh tidur. Tu yang banyak kadang orang sasau. Bila dah tak Start meracau. meracau, Sebab tak tidur lah. takut macam hantu datang, ini datang lah. Dia macam tu. Jadi halusinasi pula, Halusinasi Ini dia bang, memang tinggi. dia bukan punca daripada kesan Saif. Bukan maksudnya Bukan sebab dadah bukan tu sebab sendiri. dadah tu. Dia sebenarnya sebab tak cukup tak tidur tidur. contohnya. Dia badan tak rehat, tak tidur. Kita tak tidur. Yalah, betul juga tu. Mata tak pejam, otak kita tidur, jadi macam tu. Halusinasi macam-macam jadi. Macam mimpi dalam reality. Mimpi Oh, dia dalam mix reality. Dia mimpi tapi dia tengah Dia jadi berjaga. gangguan macam kacau otak tau. Faham. Macam jiwa pun tak nak cakap benda ni dia memang bahaya lah. Time tu abang rasa time abang consume syabu. Sebab apa dia cakap macam tu? Member dia dah tak tidur seminggu. Dia bawa kereta, bayangkan. Tiba-tiba tangan dia letak kepala atas steering tengah bawa kereta. Allah. Macam mana? Mujur ada kat sebelah. Sempat tepuk dia sedar balik. Time tu dia tengah kerja bang. Tengah bawa kereta. Oh. Laju pula tu. Dia boleh letak tangan nak tidur. Macam tu. Sampai tahap macam tu. Satu lagi, masa tu kerja dekat, memang heavy duty punya kerja kuari batu, tahu saja lah kan. tahu. Kerja buat. Tengah buka gearbox lori besar kan. Sambil tengah buka pegang spana tu, tiba-tiba boleh terlelap terduduk. Terlentang. Plana. Tidur, bayangkan macam tu. Tu kira waktu efek dia tiba-tiba habis lah tu. Habis. Dah cukup seminggu lah tu. Tiba-tiba zoom. Itu berapa banyak abang consume sampai boleh bertahan sampai seminggu? Adakah Kalau macam kerja heavy duty macam tu, setakat 1G tu sehari boleh habis. Selalu bila orang dah ambil 1 gram macam abang cakap kan, dia ambil tak esoknya ataupun 1 gram tu sampai habis, efek baru ambil balik, habis efek baru ambil balik. Betul, sebab dia bergantung kepada kualiti benda tu juga. Kualiti Kalau benda tu lah. yang elok kan, kalau benda yang elok macam jatuh pada grade B ke, dia tahan. Orang kasih sikit dah tahan Sebab 2-3 mahal hari. benda tu. Dia mahal.
Jimat-jimat. mahal. Macam mana cara guna serbuk tu bang? Hidung ke? Tu ke yang orang letak kat tangan? Dah tu bakar pakai api. Oh bakar. Dekat kedai herba Cina tu dia jual satu ubat sakit perut yang serbuk dalam tip kaca. Okay. Pernah tengok tak? Saya tak pernah tengok. Dia tip kaca bentuk tip kaca macam makmal punya pakai tu. Aha, faham? Besar kelingking ni kan. Kelingking abang besar tak? Saya kecil. Dia kan masukkan dalam kaca tu. Okay. Dia kan ada satu lighter untuk bakar disap. Isap tu asap. Dia benda dapur dia tu macam syabu juga. Tapi dia ada kaca kat depan. Macam syabu. Macam apa tadi yang shisha tu. Betul macam shisha tapi kecil. Okay. Yang macam kalau kita tengok cerita orang Inggeris, isap weed benda tu ke? Bong tu. Bong panggil Abang bong. tu lah. Kalau tembakau dia ada lubang untuk tembakau. Macam syabu. Dia sumbat tiup kaca tu di depan. Bahan tu akan masukkan di dalam kaca, akan dibakar kaca tu. Faham? Okey, dia Benda tu panaskan benda tu lah. Dia panaskan, cair, berasap. Bila cair dia akan jadi asap. Asap masuk. Oh asap lah juga ya. Asap. Dan benda dia dah asap. Semua benda pun asap. Kau cari yang cocok ke, tu bukan asap. Yang cocok tu apa benda? Abang tak ambil yang cucuk tu Tak pernah. Cuma dia benda tu dua cara. Satu cocok, satu bakar juga, isap juga. Tapi kalau yang dah cocok tu memang ketika tu. Apa kalau paling tinggi kan rank yang dadah orang Malaysia konsum paling tinggi apa? Paling tinggi sekarang ranking orang tengah guna kan. Panggil heroin lah. Oh heroin. Paling tinggi heroin. Abang tak pernah konsum heroin. Sebab benda tu pernah isap tapi tak boleh nak masuk dalam kepala. Tak boleh terima tau. Orang lain tak tahu macam mana diorang boleh isap benda tu. Abang rasa macam mana tu? Abang boleh Dia nak describe meloyakan nak muntah tau. Orang tak boleh macam tu. Rasa macam nak Jadi muntah. tak sedap lah. Tak sedap. nak muntah. Dia tak masuk dengan kepala. Tak boleh. Faham. Alhamdulillah lah je. Kalau tidak sangkut benda tu lagi teruk. Lagi teruk. Lagi teruk. Susah. Dia macam kalau contoh, kalau kan tadi heroin paling tinggi, syabu paling rendah Ganja paling rendah. Ganja, Dadah apa heroin. yang kau tahu? Yang dekat Malaysia ni, kau rasa? Berapa banyak Aku dadah tahu. yang kau tahu? Macam aku tahu ada pil kuda, ais. Ya. Dunia macam tu lah. Pil kuda ni dia methamphetamine lah. Dia ramuan untuk syabu juga. tu lah. Aku bayangkan pil kuda tu syabu lah sebenarnya. Oh ya ke? Aku Ah, ingat dia ramuan syabu-syabu lah kan. Syabu. Dia bahan yang sama juga. Cuma dia bentuk dalam pil. Tapi benda tu pun bakar juga. Oh bakar juga pil tu. Bakar juga, Bukannya. Oh iya ke? Aku ingat pil makan macam tu lah kan. Kemam kat mulut. Bukan lah. Bakar. Maksudnya Dia bakar atas Kaca tu juga. bukan kaca, atas timah rokok. Lepas tu dia isap. tahu tu. Ada guna bekas Cadbury kan, plastik Cadbury. Saya nampak budak sekolah-sekolah yang Dia macam mencuba-cuba dia guna Panadol Cadbury. tapi di luar air. Serap air, maksudnya tersejat lah kan. Dia sedut asap juga. Tapi Semua dia benda memang asap. macam tu abang. Dia ada dua jenis je, tak ada makan. Maksudnya Tak ada. memang Tak asap. boleh terjumpa lagi lah orang makan. Oh serius ke? Habis Selama ni aku ingat makan. Itu lah sebab tengok kat movie kan. Orang-orang awam macam kita letak orang kat ni. bawah lidah lah. Kita Pil tengok hayal. Pil hayal lain kan? Pil hayal lain. Tapi dadah juga kan? Ke? Pil hayal. Tak dadah. Dia dadah juga. je. Pil hayal ni macam ecstasy, Arimified. SSC lah kot yang kita betul lah. Aku tak tahu Yang kita paling, aku rasa paling tinggi waktu kita adalah ecstasy. Yang ni baru tahu. Arimified tu kategori pil-pil hayal. Okey. Macam benda tu wujud dekat dalam disco selalu biasa. Untuk hiburan sahajalah. Itu memang pil lah kan? Itu memang pil. Itu memang untuk makan. Dia bukan Dia macam tak ada nak bakar-bakar lagi dah. Tak sempat nak bakar lah kalau dekat disco kan. Mana nak cari ruang Dia kalau pil kuda ni kategori methamphetamine tu ada balik syabu lah pergi. Dia kategori dia nak bakar juga. Kalau macam ais tu bang. Ais syabu Ais. lah. Oh syabu lah juga. Syabu. Oh, banyak Nama dia, kategori. nama Dia dia nama banyak. tapi Ada bahan orang- dia lebih kurang je. Oh grade-grade dia bukan? Dia cuma di tempat dia panggil nama je berbeza. Oh, nama. Syabu, ais, methamphetamine tu benda yang sama je. Bila abang dah meningkat dewasa kan, abang konsum benda tu bersama rakan ke ataupun seorang-seorang? Mula-mula bila kita benda ni kosing dengan rakan, kadang-kadang ada yang kaki menumpang saja tau. Keluar modal lah. Dia tak keluar modal lah. Datang-datang nak tukar kita. Macam drama Datang-datang, gembat je. Ada bahan tak? Kau ada barang tak? Datang macam tahu-tahu lah aku pergi ambil ni kan. Ada macam tu kan. Tak apa tak kita nak lawan dia kan. Faham. Duduk lah dia. Tu muda tu hari-hari pula datang Lemak. Kalau kongsi share okey lah juga kan. Makin hari lah menjadi macam tu pula. Ngada-ngada lah.
Ya macam tu lah. Ada yang Ada. Berapa abang habiskan dalam sebulan untuk benda tu sahaja? Ish. Kita cakap pasal Average syabu lah, lah. average. Syabu ni dah mahal sikit kan. Bak ganja abang cakap murah dulu kan. Ni dah kerja kan. Syabu saja sebulan. Dia contohnya kalau 0.5 tu RM50 lah contoh kan. Sekarang 0.5 RM50. Sekarang 0.5 bukannya banyak pun. Semik. Dia pagi dah isap, petang ni nak lagi. nak lagi. Lagi. Dah 100. tapi kalau maksudnya sekali konsum 0.5. Ya. Faham? So seminggu. Dan bukannya tunggu sampai seminggu baru sekali ni. Ada sehari. Tu Sehari pun 2 kali. sekejap dia habis. Kualiti dah tak bagus. Oh Sekarang. yelah abang kata kan. Yeah. Dulu kau main, sekarang dah campur macam-macam dah. Tapi kalau sebulan bang berapa kos abang? Agak-agak. Kalau Kalau abang kata seminggu sehari 100. Kalau tiap-tiap hari Kalau setiap hari kira sendiri lah. 700. Betul. Seminggu 700. Sebulan dah beribu bro. Oh. Kalau direct hari-hari kan. Nangis dah kena kaya. Kena kaya. Betul. Oh. Itu yang banyak ambil Itu duit banyak tu kan. kes-kes jenayah tu. Itu Desperate timbul nak dia. dapat duit tu Sebab dia ada ketagihan. Pada dia kalau ketagih, ya Allah, kan nak cakap. Kesian lah tengok. Abang pernah melalui zaman ketagih sangat-sangat tu ke? Sampai Pernah tak ada benda yang abang terbuat? Benda buruk ke? Kalau abang boleh share. Kalau abang boleh share lah. benda kalau mencuri itu, kalau kat kampung, Komen lah. bila dah masa hijrah ke sini, dah duduk 3-4 tahun, lepas tu balik ke sana pula kan. Jumpa kawan-kawan kampung pula. Dah benda tu biasa lah. Bila kita dah balik, lama tak balik kampung, dah balik, ubah orang ni jadi macam ni, orang tu jadi macam ni kan. Perangai ni semua sudah ubah. Mula lah buat kerja jahat. Curi kertas kerap lah kan. Curi sawit lah. Faham. Curi buah dokong. Kalau musim buah dokong kan, curi buah dokong lah. Buah dokong mahal tau. Mahal. Mahal. Tak Dokong mahal. tahu harga dia. Kalau jual mata-mata nak beli je kan. Itulah. Ya. RM1. Dapat cover lah kan. Kalau curi Cover. getah bukan sikit je abang dapat. Getah kalau sekilo, getah bukan sikit, 2-3 guni besar tau. Banyak pula abang ambil. Guni 50 kilo tu. 3 guni 4 guni. Macam. Orang penat-penat noreh, orang gerembat. Ya tu. Bayang Sebab dia tu. letak dalam bekas kan. Dia orang tinggal kan. Orang tinggal. Tapi ada yang macam tu lah. Tapi tak sekerap lah. Tak, sekali dua pernah buat. Pernah ikut lah. Pernah buat, memang pernah ikut lah macam ni. Bila fikir balik benda ni, Allah kesiannya. Apa lah buat macam tu. Abang kesian dekat orang yang Orang noreh getah tu. yelah. Kan. Yelah dia dah pagi-pagi kan dia keluar. Betul. Okay. Biasa orang menoreh pagi tu. Kesian. Tu terjebak benda-benda macam tu. Bila fikir balik. Tak, memang tak patut lah kan. Last umur abang consume berapa? Waktu tu umur abang berapa? Dan apa jenis dadah yang abang consume masa Kira yang paling tinggi lah abang pernah. Yang paling lah, last time lah. abang kegemilangan? kegemilangan tapi on the way nak bersara. Oh, syabu lah. Syabu. Oh, kira abang try 2 jenis je lah. Tu jenis lepas tu dengan air ketum. Air ketum tu terikat macam bawa nyawa lah pula benda tu. Oh, faham. Dia punya sakit. Istilahnya cakap nak ke mana-mana pun nak kena usung juga kan. Susah lah. Faham. Benda tu nekat. Jadi soalan ni mungkin macam kontroversi sikit. Kan abang berhijrah daripada tempat asal abang ke Kuala Lumpur kan. Right. So tak berhijrah dengan sahabat lah selalunya. Mesti abang berhijrah kan. Macam mana abang jumpa community dan cara abang cari bahan tu? Sebab benda ni kan macam sensitif dekat masyarakat kan. Takkan kita tanya kau ada tahu kat Takkan mana abang jual. boleh terjumpa kan macam mana? Macam mana abang mencari tempat tu? Okay. Macam networking. Dia kat tempat kerja ni, dia ada orang-orang yang macam mana nak cakap, orang yang kaki. Kita boleh tahu punya kalau orang ni kaki ke tak kaki. Kalau kita sendiri kaki, kita boleh tahu. Pengalaman boleh kenal lah kita. Boleh kenal. Abang scanning kan ni. Alah, dia nak tipu lah. Jadi kita bila dah dapat sikit, bila dah cakap sembang, Dia buka lah sikit-sikit. dia mesti akan buka je. Dia mesti akan cerita je. Sebab dia pun kenal kita kenal dia. Ya, dia mesti tahu. Tapi buka sikit-sikit takut salah. Takut salah betul. Buka sikit-sikit. Kita pun beringat lah kan. Kalau buka sangat takut ada orang lapor kan. Kantai pula. Bila dah tu, tengok cara dia menguap, kejap menguap kan. Kalau orang bagi macam orang isap batu ni, dia macam tu lah. Tidur tak cukup. Faham, Mesti faham. menguap. Tak cukup tidur kan.
Aku tak nak tidur dalam Tapi office lah. Takut lah. Biasa okok kau pun kuat kan. Okok kotak tu sekejap dia habis. Jadi macam tu. Itu cara itu sebab apa Sebab dia nak hilangkan ketagihan ke apa? Mungkin hilang ketagihan pun satu. Tapi dia ngantuk kan. Dia nak berasap lah. Oh, Dia nak berasap kan. Faham. Boleh tahu lah. Benda tu. Memang boleh tahu. Satu peluh. Melalui peluh dia. Peluh bau kalau tengik tu abang. bau memang bau busuk. Bila tu spray sekejap hilang lah spray bau wangi tu. Peluh tu bau kimia. Dahsyat ya. Dia kimia dia keluar melalui peluh. Ya. Kimia dia keluar melalui Dia macam peluh. kita makan ubat kat hospital kan. Ah, Kalau dia orang tu sakit keluar peluh dia betul. memang ada bau. Betul. something. Memang lah. memang busuk. Betul. Memang betul. Dia keluar melalui peluh. Orang boleh tahu. Tak tipu. Lepas tu gigi dia kancing kan. Orang dia kancing gigi. Kalau polis tengok benda tu tahu ni kau kisah ni tak tipu. Boleh pun dah kenal. Dia kenal dia orang belajar kan. Dia dengar pun dah tahu. Dia kisah ni mulut dia kancing. Faham. Cakap pun tak berhenti. Dia hyperaktif kan. Lebih pada baby lah. Saya cakap tak berhenti kat bang. Tapi Tak, dia Ada maksudnya kancing gigi tak? cakap dia kadang-kadang dia bercelaru lah bercakap. merepek lah. Merepek tu apa kan. Lepas tu dia ulang. Dia ulang benda tu. Merepek. Faham. Ish, Merepek ke apa? benda yang tak patut cakap kau cakap kan. Jadi macam tu. Macam ni, macam kau ke? Dia selalu dia tu hang. Dia kena Kita orang dah discuss, okay ni jangan cakap kat time live kan. Itulah dia benda. cakap, itu dia Itulah cakap. satu topik dia bercakap waktu live. Gelabah. Kita patut dia gelabah. selalu datang lambat. Dia cakap Habis semua nak time dia tembak datang kau. lambat. Okey bang. Kita balik pada saya nak tahu macam mana abang ada inisiatif abang nak stop. Kenapa abang nak stop? Sebab kita, benda tu macam kita consume kan. Apa benda yang membuatkan abang rasa dah cukup tu? Ada peristiwa penting ke yang Sebenarnya macam ni. Arwah mak dulu. Dia tak pernah nak marah ke. Walaupun dia tahu. Cuma dia bagi nasihat dalam bang dia pegang bang ada lah tu ni buang lah ya. Dia tak pernah marah mak kan. Bila dia dah tak ada kan, yang dalam kepala kan. Dia nak berhenti last kali sangkut pada air ketum lah. Benarnya benda ni hijrah je. Bila kita dah hijrah tempat lain, benda yang tak kenal orang, tak kenal siapa-siapa, kita tak boleh malas nak fikir nak cari benda tu. Bila kita malas nak cari, jadi tak payah nak dekat, tak payah nak cari benda-benda yang tu. Jadi daripada situ lah boleh slow. Last kali untuk yang last kali air yang susah nak tinggal. Air ketum. Air ketum. Air ketum tu dia lekat juga urine ke? Sekarang ni dia ada urine untuk air ketum kalau tak silap. Beda dari mana buat. Dah ada test. Dah ada urine test. Sebab air ketum ni kalau kantoi pun makan ribu jugalah nak settle. Tak kategori dia, ketum kira dadah ke? Sekarang dia atas dia racun. Racun kan. Dia atas racun. Dia Penyalahgunaan dadah dia tu. bukan rasanya. penyalahgunaan dadah. minum racun? Dia atas racun. Juga kementerian dulu kan nak haramkan tapi doang tak macam mana dalam parlimen gaduh Dia cakap pasal ketum ni penggunaan untuk hospital. Faham. Banyak yang menghalalkan ketum ni. Itulah. Macam sekarang ni kita orang tahu yang abang pernah bekas penagih dadah. Abang pernah macam jual ke benda tu? Jual. Ha. Oh, jual ni biasa. Oh, biasa. Biasa jual. Tak kata kita nak rolling balik duit dah tak ada. Ya, Bila betul. kita mengisap juga. Kalau tak isap tak apa, ngisap juga. Kita nak rolling balik duit. Oh, sebab yang saya dengar biasanya macam orang yang jual kan dia tak dia isap tak isap. sendiri. Mana tak Isap isap. juga. Mana kau cakap tu? Isap juga bang. Susah lah nak jumpa yang tak isap. Susah bang nak dapat Susah. barang, Yang tak nak isap. dapat barang. Tak susah. Sekarang barang dah banyak. Tak macam dulu. Bila dah kenal network dia. Bila dah tahu rangkaian dia kat mana kan. Dah jumpa kawan-kawan dah receipt. Mesti jumpa je. Sekarang kalau dulu satu komuniti, kita akan jumpa seorang ataupun dua orang je tokan dia. Oh, kita panggil token lah. Panggil tokan. Sekarang, zaman sekarang satu komuniti dah ada 10 tokan. Banyaknya. Banyak. Dia macam cendawan lah tumbuh benda ni. Maksudnya orang yang menjual lagi banyak daripada orang yang membeli. Lagi banyak.
Dia tokan-tokan kecil tu ramai. Tokan-tokan kecil anak-anak Simpan village. stok lagi, macam simpan stok Ya. lah. Sebab Dropship. persaingan pun satu hal. Persaingan macam kawasan sini dia ada geng tau. Dia ada geng-geng dia. Dia ada geng-geng dia mesti berlawan. Kalau macam punya kat kampung tu, kalau dulu satu kampung ni nak jumpa ke satu kampung tokan susah. Sekarang setiap kampung ada. Tu tak nak pergi jauh. Kalau tak ada orang pergi, kalau kampung sebelah sana tak ada, orang lagi kampung sebelah sini ada jual. Kampung sini tak ada macam tu. Dia ada correlation ke antara contohnya orang yang tokan dadah ni dengan contoh kongsi gelap ke tak ada? Dia ada correlation link macam Mesti sebab ada. seorang kan ada jaga kawasan Mesti ke? ada. Ada Dia mesti berkaitan lah. Kalau tak alah kau sebut siapa gelap kan. Mesti ada kaitan kan. Tak mustahil tak ada. Mesti ada. Kalau yang bagi yang besar-besar lah. Kalau dah sampai yang anak-anak bilis ni, Anak-anak anak-anak kecil. jurung kecil-kecil ni tak ada. Adalah. Tak ada link. Makan sendiri, buat Ah, sendiri. untuk makan sendiri itu je lah. Tapi ada yang kes-kes yang pasal tu ada pasal dadah pun. Bukan tak keluar berita, ada keluar berita kan. Maaf tanya, dekat dalam family abang seorang je lah yang terjebak dalam benda ni. Oh, Alhamdulillah. Sebab seorang je kan. Itulah anak tunggal kan. Tapi antara macam yang 10 orang adik-beradik tu tak ada lah. Diorang semua Alhamdulillah Dia berjaya semua semua. Okay lah. Berjaya semua. Dia dalam satu tanam pisang tu sebiji je yang buruk. Lain semua elok. Tak adalah buruk. Kira dah. Tak apa bang, tu lepas lah. Tapi Sebab- orang kata bang, kalau yang buruk tu itulah yang menjadi orang betul. InsyaAllah itu akan menjadi orang. Betul. Macam abang cakap, kita tengok pengakhiran bukan Betul. journey orang tu kan. Datang daripada mana betul. Kita tengok pengakhiran dia. Sebab kebanyakan yang kawan-kawan yang dah arwah ke, panggilan dia sedih kan. Dengan dadah ni. Ya Kesian. bang, adalah kenalan macam overdose ke apa tu. Kenal lah. Kenalan tu tak kenal sangat, tapi ada budak-budak luar yang datang ke kampung tu dulu. Adalah dia orang jumpa mayat dia bawah jambatan dan tak tahu apa kes, mungkin high overdose ke macam mana kan. Tak bayar ke hutang. Ada boleh hutang ke? Boleh, Mestilah. mesti boleh punya. Ya. Dia Sebab dia jadi terdesak kau ada duit kan. kan. Boleh berhutang je, dia bagi token, dia bagi hisap lu. Ambil lu kan. Itu memang modus operandi Dia dia. modus operandi dia pancing Dia bagi- dulu kan, dia bagi baik. try, dia bagi Dia tester, bagi tester. ramai tester bagi ramai. Macam orang akan cari dia. Kalau ada token lagi, sebelah seorang lagi dengar, celaka ke kan. Dia berlawanan kan. Dia nak ramaikan customer. Berapa kaya bang seseorang token tu boleh jadi? Sebab saya dengar ada orang kata menjual dadah ni adalah fast money. Dia sangat kaya. Betul. Saya dengar daripada luar negara pun dia orang kata Memang. memang 5 angka tu Sekejap seminggu, saja. Sekejap saja. Sekejap Sama je. tak mas dekat Malaysia? Sama. Oh ya ke? Sama. Sekejap je. Kalau dia ambil 120G, 120G tu banyak lah. Banyak tu. Segenggam penumbuk tu lebih lah. Itu pun dah boleh dapat berapa. 1,000 boleh dapat dalam masa berapa jam saja. Ya Allah, lajunya. Laju. Oh dia kira gram-gram lah. Dia Dia kira sebab- gram. Kira, Dia kira timbang ke gram. ambil dulu ke macam mana? Sebab macam contoh kan, sebagai abang pernah menjual kan, abang bayar dengan duit abang dulu sebagai harga apa orang panggil, bukan harga dropship, harga apa? Kira deposit lah. Oh, bayar deposit deposit lah. lah. Oh, deposit ke? Ya, ada yang Harga modal lah. ada yang setengah tu dia bagi, dia berani lepaskan dulu barang dia. Ada setengah yang tak berani. Kalau bantu tu lama dia terkenal dia. Faham. Kenal dah lama. Selalunya dia bagi je. Selalu Lepas on sini dia point, bagi. on point je bayaran. Bagi lepas je lah dulu. Sekejap je, sejam dua dah dapat balik dia punya modal tu. Sekejap je. Tak sampai 24 jam. Cepat. Memang cepat. Kalau macam satu kawasan tu banyak budak-budak pakai sabu kan. Memang cepat. Sekejap je. Selalunya kan, abang cari orang ke orang yang cari abang? Orang akan cari kita. Oh, kira abang duduk kat satu kawasan je. Ya, kita pergi hantar. Orang call dia hantar. Orang keluar hantar. Orang call keluar hantar macam tu. Tak pun kita pasang runner. Kalau dah hari-hari kejap-kejap keluar menyampah juga kan. Tapi tak mau tipu awal tu jalan sekali ya. Dia macam tu. Pasang budak. Pasang kuda apa panggil. Kita pasang kuda. Oh, terms dia kan, pasang term kuda. pasang kuda. Kuda. Kaya budak runner lah. Kuda ni budak runner. Dia kan runner je. Kita akan bagi upah kat dia. Berapa untung paling tinggi abang pernah dapat dengan hasil jualan? Kira kalau ambil tak pernah banyak, buat sikit-sikit je. Oh, sebab abang Tapi- sikit-sikit je.
Tapi berbala lah sikit tu pun. Faham. Dalam masa berapa jam je kita boleh dapat 2 jam 3 jam boleh dapat 1,000 tu ya. Kira dia orang tahulah bila abang restock barang ke abang yang akan cakap sendiri, abang cakap. Kita kena cerita kalau barang dah tinggal sikit kan. Kena pergi nak turun pergi dana ni cakap. Lambat sikit lah. Kalau nak itu lah. Faham. Okay. Apa momen macam mana momen abang boleh terkantoi tu? Penggunaan macam urin ke? Kita kira ni zaman kejatuhan abang. Zaman kejatuhan abang. Kantoi pun tak nak urin lah biasanya. Macam mana boleh? Waktu rock block ke macam mana? Bukan ni kes-kes ada orang petik je. Alamak, ada orang petik nama kan? Orang petik orang petik. Kira macam abang tengah berjalan tiba-tiba ada poli. Ikut kami. Dia terus orang terus pegang daripada belakang tau. Terus pegang tak ada tanya-tanya. Tak ada tanya terus pegang kami polis. Dia tangkap abang sebagai apa? Sebagai pengguna Mungkin ke ataupun sebagai abang penjual? dia urin dulu. Polis dia akan urin dulu. Kalau sangkut dia akan cas kita menyalahgunaan Pengguna. Dia spot check barang, badan kalau tak ada apa-apa dia akan urin. Kalau ada benda urin tu dia takkan tengok lah. Oh iya ke? Pada kantor lah. Confirm lah. Kalau ke urin pun sangkut macam ada barang kat badan kita. Dia pegang dia ada barang. Okey. Pergi balai urin pun sangkut. Dia akan tengok kes yang berat, yang besar dulu. Dia ada barang kat badan. Lalu kalau kes besar dia akan menutup kes yang kecil Ya. Yang kecil dia tengok ada ambil kes. Yang besar terus lah. Yang besar terus. Masa abang kena polis pegang tu, abang ada barang ke? Tak ada kat barang. Masa first lah. Kalau yang first kali masa zaman ganja tu, kita kena tangkap ramai-ramai lah. Kat dalam rumah tu memang tempat tu memang ada. Okay, so seorang pun takkan mengaku. Seorang pun tak mengaku. Dia tak mengaku. Dia takkan mengaku. Sebab dia memiliki dadah ni lagi berat memiliki bersama. Walaupun rumah tu bukan rumah kita, bila dia buat serbuan, buat tangkapan, ada dadah dalam rumah, dia memiliki bersama. Seorang pun tak mengaku. Yang bawa tu memanglah member yang bawa kan. Tapi dia pun tak mengaku lah. Jahanam je ni. Kalau dia seorang mengaku, yang lain balik. Kalau contohnya barang dalam rumah tu kan. Tapi tak ada siapa mengaku. Tak ada siapa mengaku. Memang semua kata okey, memang sekali kan. Memang sekali. Macam dalam kawat tu ada satu yang salah step tu, tak nak mengaku, semua kena turun 10. Tak nak mengaku pula. Habis. Bicara lah kes tu. Kes tu bicara. Tapi belah kali buang kes. Buang kes lah. Abang dah berapa kali pernah kena tahan? Abang dah bicara lah. Kes tu masa first yang kes ganja tu memang bicara kes tu. Ambil lawyer kat lawan. Itu bukan orang kita. Sebab memiliki bersama. Memiliki bersama. Faham? Memiliki bersama. Itu first? Itu first yang mula lepas pada sekolah. Awal ke? Lama dah lah. Dia dah pernah kena benda macam tak takut lagi lah. Macam, dia tak sabit salah lagi. Tak sabit salah. Kan? Dia tak sabit salah lagi. Kena ramai-ramai pula. Berapa kita nak ngaku? Kita pun rasa macam tak apalah, sekali lah kita pun kena lagi. Tak ngaku lah kali buang kes. 2 tahun enggak lah berjalan dalam mahkamah. Buang kes tu. Dia kalau macam sebab yang pergi buat serbuan tu, rumah tu sebenarnya rumah member ni dia PCO, dia buang daerah. Dia pergi kerja, kita orang lewat rumah dia. Lepas ada budak pula datang bawa. Sebab apa? Budak PCO yang dah kena buang daerah, polis akan pantau dia. Dia pergi kerja, polis pantau rumah. Ada orang buat apa rumah dia ni kan. Itu yang boleh terkena jenayah. Yang datang tu jenayah bukannya narkotik. Dia datang rumah tu yang jenayah. Salah rumah pula. Kira polis tu pantau seorang ramai pula masuk rumah ni. Jackpot pula. Masa tu abang pun tak tahulah apa dia punya ni kan. Tak tahu siapa yang dipantau sebenarnya. Tiba-tiba semua kena. Walaupun kita tahu rumah tu rumah dia bekas buang daerah, pergi juga lepak situ. Dia buang daerah ni macam mana bang? Apa punca kita kena buang daerah dan ke mana dia kena pergi? Banyakkan kes jenayah samun. Kena buang daerah? Dia akan buang daerah. Jadi kes-kes berat lah itu. Dia akan buang daerah. Macam orang brother ni, dia orang Coket, dia buang ke Kedah. Itu ke buang daerah. Maksudnya dia tak boleh masuk kawasan tu dah? Kalau ditangkap di kawasan yang dia akan macam kawasan yang macam contohnya dia orang KL, dia buang ke Kedah. Okey. Dia ada satu kawasan daerah, macam satu daerah tu dia tak boleh keluar dari daerah tu.
polis akan beritahu setiap sebelum sebelum maghrib, sebelum pukul 8 dia orang pergi balai sign setiap hari. Sampai Kena bila-bila? sign. Macam contohnya dia kena buang kat situ 2 tahun. Oh, Selama 2 tahun tu lah. dia ada Hukuman lah, ikut hukuman dia. Ikut hukuman dia. Ikut selama 2 tahun dia hari-hari pergi sign sampai dia habis. Baru tahu kan sebenarnya ada sampai Sekarang ni dia orang dah pakai tag. Dah pakai GPS. Dia orang boleh mantau tu. okey. Tak ada. Abang macam mana, apa perasaan abang waktu kena soal siasat? Macam mana cara polis soal siasat abang dulu? Ataupun abang ada kenalan yang macam dia orang kena soal siasat dengan brutal ke ataupun macam mana ke? Ada. Sebab kita tak tahu sebab kadang dadah ni kan polis macam benci sikit benda tu kan. Ya, polis kalau Nak carikan information. Dia nak tahu lagi-lagi penjual ya, kalau tokan ni diorang gempak pun kadang-kadang budak-budak dah cerita. Ada jenis yang kaki buka mulut ni kan. Snitch lah orang Dia panggil snitch. style dari pun dah cerita kan. Banyak macam tu je. Gila polis bila polis buat mesti kita nak Dia cakap punya adu psycho tu lebih kan. Betul. Dia punya psycho dia tu. Kau nak cerita tak nak cerita? Kalau cerita aku esok settle aku lepas kau dia. Macam tu lah sasat. Dia psycho kita tau. Psycho lah. Kalau kau cerita kau selamat, yang lain aku ambil. Dia macam tu dia psycho. Padahal kita tak selamat juga. Last kali semua buka cerita habis semua kena. Seorang petik nama seorang petik nama seorang. Dia memang petik tu lah. Banyak. Okay, abang ni antara yang dipetik lah time tu. Dia petik. Aduh. Petik pun bukannya kes narkotik tau. Kes kes ni lah. Tersilap macam tu. Silap. Kalau macam lock up maksimum berapa hari dia boleh tahan? Dia bergantung lah. Reman ni bergantung pada hakim. Bergantung pada kes kita pada hakim. Kalau kita tengah nasib lah, kadang-kadang hakim kata 14 hari. 14 hari lah reman. Kalau macam 4 hari tengok lock up lah. Kalau lock up So selama 14 hari tu lah polis boleh tanya abang apa semua tu. Dia soal asas sekali 2 je. Lepas tu duduk dalam je reman tu je. Mana pun. Bergantung kan, kadang-kadang 4 hari je. Tak tentu. Okay, apa momen-momen terakhir waktu abang last consume kan? Maksudnya macam mana abang tahu okay ni adalah last ke ataupun abang dah tekad tu macam okay dah cukup. Macam mana keinginan, apa keinginan yang utama yang membawa Selain tadi abang kata arwah ni. Okay, benda ni dia macam mana? Dia mungkin hidayah lah kot. Sebab selama hisap benda-benda macam ni tak pernah ada rasa sakit lagi lah, tak pernah kena penyakit lagi lah. Sebab takutlah juga nanti tiba-tiba sakit buat pinggang apa kan. Benda-benda dia keluar daripada hati tau. Mungkin dah berumur lah kot katanya. Setengah orang macam tu. Setengah orang lagi seronok lagi tu. Jalan je kan, tak ada nak fikir. Setengah orang macam tu. Mungkin dah tak tahu lah. Bazir satu hal lah. Kita fikir kat benda tu. Kalau nak cari duit, kita nak nekat lah nanti. Yang benda tu kalau kita nak berubah balik ke normal, bila nak berhenti daripada syabu tu kan, susah kan nak berhenti. Kita balik pada air. Untuk kebanyakan orang minum air ni dia tukar untuk berhenti tau. Dia downgrade balik. Dia downgrade balik. Sebab apa, yang member yang ada yang isap apa ni air heroin tu kan, dia beralih kepada air. Dia tagih dia tu lebih kurang. Kebanyakan yang tagih heroin tu dia beralih ke air. Banyak sebab nak berhenti heroin ada kebaikan juga air ketum ni sebenarnya. Yang mana kebanyakan penagih heroin yang heavy ni dia orang bila ketagih dia orang minum ketum. Benda tu dia boleh tukar balik kan. Daripada situ lah boleh sikit-sikit. Daripada air nak berhenti tu pula, tu pun sakit juga nak berhenti air tu pun. Seksa lah dalam 2 minggu, 3 minggu nak berhenti dan nak normalkan balik badan tu. Dalam erti kata lain, abang berhenti atas inisiatif sendiri tanpa consume apa-apa ubat. Tak ada. Wah. Ini memang nekat betul-betul gila. keinginan lah. Keinginan memang nekat punya. Tapi sementara macam contoh masa tempoh abang nak berhenti tu, ada orang cari lagi ke tak ada? Tak ada dah. Betul dah. Semua orang lain dah tahu lah abang nak berhenti. Tahu dah. Abang dah cut tu lah. Nombor apa semua. Adakah waktu tu, sebab abang dah berumah tangga kan, adakah selepas berumah tangga ataupun sebelum rumah tangga abang berhenti benda tu? Selepas Selepas lah. Selepas. Faham.
Itu yang ada keinginan makin kuat nak berhenti tu ya. Sebab apa tak nak benda ni, kita dah nak. Hmm. Kita nak tengok anak jadi macam kita juga. Benda dia kena jadi macam tu je. Tak nak kan. Sebab kita dah lalui, biarlah budak-budak ni belajar dengan elok. Jangan jadi macam kita. Cukup lah seorang je kan. Tak nak jadi macam tu. Kurangnya kita ada pengalaman budak-budak nanti buat apa kita tahu. Tak payah tipu lah. Orang tak boleh tipu. Kita tak boleh tipu. pun kenal. Kita sendiri kenal kan. Tengok sekali dah tahu lah. Apa gerak-geri dia, tak payah tipu. Apa untuk macam kata-kata terakhir Harapan abang untuk orang yang di luar sana? Alright. Macam ni lah. Kalau korang rasa korang nak cari ubat, tak guna juga sebenarnya pun cuba untuk berhenti ketum ke. Sebenarnya benda ni daripada hati kita sendiri. Ni kita nekat. Nawa itu kita. InsyaAllah banyak-banyak doa kepada Allah Ta'ala supaya buka hati untuk berhenti. Tak payah nak gunakan ubat ke apa ke. Boleh je, aku boleh buat. Kalau takkan korang tak boleh buat. Kan? Sama je. Cuma benda tu kita kena apa tu, tahan lah. Betul-betul tahan. Betul-betul tahan. Kita dengar daripada real life experience. So bagi yang tengah menghadapi situasi yang sama ke, mungkin korang boleh ambil sedikit nasihat daripada Bang Roy kita. Roy kan? John. So Anip, kata-kata terakhir. Macam Izrul bagi tahulah, konten untuk episod kali ni kita bukan nak encourage ke apa. Kita nak bagi tahu yang benda ni awal-awal je dia ada rasa seronoknya. Tapi pengakhiran dia kucak-kacir hidupnya. Kucak-kacir. Kucak-kacir. Kucak-kacir rumah tangga pun akan berantakan. Saya kata kan. Rumah tangganya pun berantakan. Kira abang power lah. Dia boleh Power lah. Abang survivor yang power lah. Dia semangat tu. Betul-betul hidayah. Alhamdulillah. Alhamdulillah lah. Allah tu dia bagi kekuatan untuk hadapi benda-benda ini. Bukan senang. Kita pun tak minta jadi seorang penagih ni. Tak ada siapa minta pun kita nak jadi penagih. Semua tu daripada dia yang bagi. Dia bagi ujian atas kita tu. Kita hadapi macam mana. Nak bersyukur ke kan. Tak bersyukur ke. Fikir sendiri. Kenapa Tuhan bagi kita macam tu. Kita fikir sendiri. Mungkin ada sebab dia. Betul. Kan? Ada hikmah di balik tu. Kalau contohnya macam kami ni sebagai seorang yang mengenali seorang yang nak cuba berhenti, apa yang abang rasa kita orang boleh bantu dia? Apa yang kita orang boleh Kalau orang tu nak motivate, okay, tolong dia. Lah. Motivate dia, cakap dengan dia, bagi semangat dekat dia kan. Boleh buat, insyaAllah. Macam mana kau mula, akhir yang last macam tu juga kau buat. Simple je. Dan first kali jangan nak fikir benda tu balik. Jangan kita bagi semangat dekat dia. Beri semangat je, semangat kekuatan dia tu. Sebab dia susah lah. Nak tengok orang yang berhenti normal tau. Tak bergantung pada ubat ni susah. Susah jumpa. Yang kadang orang pergi pusat pun balik. Hisap lagi. Kat pusat pun ada. Macam mana orang nak berhenti? Dia memang bagi sebab tak nak bagi orang tu ketagihan. Dia bagi dalam semua. Bukan, ada dalam pusat ni kebanyakan benda yang orang seluduk. Oh, ada juga. Ada dalam pusat, dalam penjara ada benda seluduk. Ada benda seluduk. Ada yang anggota, ada yang tolong macam tu lah. Ada punya. Sebab tu yang balik benda macam tu masuk keluar masuk pun sama. Punca dia tu lah. Buat sama kan? Sama je. Sebab ada yang tak amanah lah dalam ada yang tak amanah dalam ni. Memang banyak yang tak ada macam tu. So tu yang sama je. Kalau berterah pun masuk. Buat apa berterah biar sepah macam tu kan. Sama je. Benda ni kalau tak dipantau, jabatan-jabatan yang terbabit ni kalau tak dipantau, tak boleh benda ni. Okay, terima kasih dekat Abang Roy sebab sudi bagi sharing. Dan episod pertama kita dalam segmen apa tadi kau cakap? Reality pun dah sangat-sangat heavy. Dan kita orang pun makan masa kat nak proses benda ni. Sebab kita tak pernah dengar cerita daripada direct consumer dengan pernah menjual kan. Thank you, kita berjumpa di segmen yang akan datang. Segmen akan datang lah. Macam tu je. Sama dengan jemputan kepada siapa-siapa yang nak nak join kita orang punya segmen apa tadi? Kami boleh lah. Segmen reality. Thank you so much. Kita berjumpa lagi. InsyaAllah. Bye. Assalamualaikum.